الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati saf kepimpinan surau At-Taqwa, yang dikasihi Tuan Imam, para asatizah, para pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukan kesemua kita pada malam ini pada satu tempat yang dimuliakan. Mudah-mudahan kita berada pada tempat yang dinisbahkan sebagai rumah kepada orang-orang yang bertakwa, baitu kulli taqiyyin. Jadi kita akan sambung malam ni pengajian kitab kita sebulan sekali, tuan-tuan, iaitu menggunakan kitab Mukhtasar Sya'bil Iman, ringkasan cabang-cabang iman oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, yang meninggal pada 699 Hijrah, yang menghimpunkan sebanyak 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didasari daripada sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, al-imanun bid'un was-sittuna atau qala bid'un was-sab'una syu'bah. Iman itu, kata Rasulullah, ada 60 lebih atau 70 lebih cabang dia. Dan tingkatan yang paling tinggi iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Dan serendah cabang iman adalah imatatul adza anit tariq, iaitu membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Itu iman, serendah-rendah iman. Wal haya'u sya'batu minal iman. Dan malu adalah sebahagian daripada cabang iman. Dia berkait dengan amalan, dengan perbuatan, berkait dengan hati kita, akhlak kita, adab kita. Malu berkaitan dengan akidah kita, iaitu qaulul la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya. Jadi para ulama yang terkemudian, antaranya Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Hulaimi, mengarang kitab untuk menghimpunkan daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Setelah Nabi menyebut itu secara umum, Nabi kata 60 lebih, 70 lebih. Jadi tugas para ulama menghimpunkan ke semua cabang-cabang iman dan kemudian dihimpunkan dalam kitab, dan diringkaskan pula oleh para ulama yang terkemudian lah. Antaranya pengarang kitab kita ni Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu. Jadi surau kita berhenti pada cabang iman yang ingat lagi tuan-tuan, ke-20, cabang iman yang ke-20, iaitu bersuci. Bersuci yang dimaksudkan di sini adalah suci daripada hadas. Itu iman. Itu adalah cabang iman. Apa kaitan bersuci dengan cabang iman akan disebutkan dalam beberapa dalil daripada ayat Quran dan juga hadis, huraian para ulama. Pertama sekali, bila mana kita nak bersuci daripada hadas, hadas kecil mukhaffafah, ataupun kategori najis ainiyah yang zahir sifat dan zatnya, begitu juga dengan najis hukmiyah. Ini dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Maka di sini kita melihat Al-Imam akan firman Allah Ta'ala pada hujah yang pertama bagi cabang iman yang ke-20, iaitu pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini ayat ni panjang lagi sebenarnya. Cuma mahal syahid dia ni, ayat berkaitan dengan suci daripada hadas untuk sembahyang, iaitu dengan cara berwuduk. Kata Allah apa dia? Apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, nak sembahyang ni, apa Allah kata? Maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Ni kaitan bersuci untuk menunaikan ibadah, iaitu salat. Dan ini diterangkan lagi, dikuatkan lagi pemahaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis daripada Abu Malik Al-Asy'ari. Sebut dah ni nama dia. Abu Malik Asy'ari ni nama sebenarnya ialah Ka'ab bin Asam. Dia meninggal tahun 18 Hijrah. Dia sahabat Nabi SAW, meninggal pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan dia meninggal disebabkan penyakit ta'un. Ini kita sebut nama Abu Malik Al-Asy'ari. Baik, dalam hadis ni Nabi menyebutkan banyak perkara lah. Antara didahului dengan at-tuhur, bersuci. Kenapa bersuci itu iman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh daripada iman. Satu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan lafaz kalimah alhamdulillah itu memenuhi timbangan al-mizan. Nanti dihuraikan. Wa subhanallahi wallahu akbar tamlani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan dua lafaz lagi, subhanallah wallahu akbar. Tasbih dan takbir. Tadi tahmid, alhamdulillah, fadilatnya besar. Kenapa besar? Nanti disebutkan betapa besarnya kalimah ini, kalimah yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala, kerana kita telah menyabitkan kamalat, kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Diikuti dengan lafaz subhanallah wallahu akbar. Kalau dalam hadis yang masyhur, dia akan sebut subhanallah walhamdulillah. Betul tak? Biasa dengar tu. Jarang nak dengar subhanallah wallahu akbar. Maka dihimpunkan dalam hadis ni riwayat Imam Bukhari. Kemudian wassalatun nur. Sembahyang itu cahaya. An-nur, cahaya. Sembahyang itu cahaya. Apa maksud sembahyang itu cahaya? Was-sadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti ni. Kenapa sedekah kita ni, yang kita dahulu bantu orang ni, kenapa dikatakan burhanun? Was-sabru diya'un. Dan sabar itu adalah sinaran. Beza tak sinaran dengan cahaya? Nur dengan diya' ni hampir sama. Dua-duanya menerangi. Tetapi nur dengan maksud cahaya. Sembahyang itu cahaya. Adapun sabar itu sinaran. Apa bezanya? Wal Qur'anu hujjatun laka. Dan Al-Quran itu menjadi hujjah kepada kamu, au alaika, dan menjadi hujjah ke atas kamu. Boleh jadi pendakwa raya, boleh jadi pembela kita. Bila? Pada hari kiamat. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Dan setiap orang yang berusaha dan menjual dirinya. Kita atas dunia ni, sifat kita, kerja kita adalah, ada di kalangan kita ni, sedar tak sedar sebenarnya kita sedang berjual beli, menjual dirinya. Lalu ada yang membebaskannya ataupun ada yang menghancurkannya. Maka dalam hadis ni yang pertama kata Rasulullah, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Ada dua pandangan ulama ketika mensyarahkan hadis ini. Yang pertama, at-tuhur maknanya suci daripada sifat-sifat mazmumah. Suci daripada perkara dosa. Suci diri kita daripada perkara-perkara syirik. Suci daripada perkara-perkara khurafat. Hak semua bertentangan dengan agama. Maka bersuci diri kita ni, bersih diri kita ni adalah merupakan separuh ataupun sebahagian daripada iman. Ini ciri-ciri orang beriman. Dirinya bersih daripada maksiat. Dirinya bersih daripada perkara-perkara khurafat, syirik dan semua perkara yang bertentang dengan perintah Allah Ta'ala. Adapun Al-Imam Al-Qazwini meletakkan hadis ini dengan maksud bersuci daripada hadas untuk menunaikan solat. Apa huraian dia? At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh daripada iman, sebahagian daripada iman. Al-iman yang dimaksudkan di sini adalah sembahyang. Pelik tak? Iman itu sembahyang. Kalau kita lihat bagaimana dalam peristiwa hijratun Nabi SAW. Nabi berhijrah. Orang Islam, kaum muslimin berhijrah dengan Nabi SAW sampai ke kota Madinah. Maka terbinalah sebuah tamadun, sebuah negara Islam yang diperintah oleh seorang lelaki, seorang utusan Allah yang amat mulia,
baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh hijrah sehinggalah pada sebahagian riwayat kata 17 bulan. Ada yang kata sampai 18 bulan. Orang Islam yang berada di Madinah ni, mereka ini menunaikan solat tetapi kiblatnya menghala ataupun mengarah ke mana kiblat yang pertama? Di Palestin, di Baitul Maqdis. Itu kiblat yang pertama. Sebab tu kalau kita pergi sana ziarah atau umrah, kita akan pergi satu masjid namanya Qiblatain yang disebut sebagai masjid dua kiblat. Para sahabat sembahyang 4 rakaat. 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, turun perintah Allah beralih ke Masjidil Haram di Kaabah. Jadi dalam peristiwa ni orang Islam sembahyang menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Maka apabila turun perintah Allah Ta'ala supaya kiblat itu beralih ke Masjidil Haram, lebih khusus lagi Kaabah tu, maka para sahabat yang menerima perintah ini dan mengikut apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, ada sedikit tanda tanya dalam diri mereka. Ada sedikit runsing dalam diri mereka. Apa yang dirunsingkan bukan benda biasa, tuan-tuan. Berkaitan dengan ibadah. Mereka memikirkan sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang telah meninggal dunia. Sebelum ni mereka telah menunaikan sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Maka persoalan mereka, apakah sembahyang para sahabat mereka ini diterima oleh Allah Ta'ala? Allah terima tak sembahyang mereka? Sedangkan kiblat mereka bukan Kaabah. Kiblat mereka adalah kiblat yang awal. Maka di sini Allah jawab. Di sinilah kita kait dengan solat itu adalah iman. Apabila Allah menjawab dalam Suratul Baqarah ayat 143. Allah kata apa? Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah Ta'ala tidaklah akan menghilangkan bukti, yakni iman kamu. Allah menjawab kepada persoalan sahabat tadi tu, apakah sembahyang mereka ni Allah terima? Maka Allah kata Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Maknanya iman ni merujuk kepada apa? Imanakum, maknanya salatakum, sembahyang kamu. Maka iman dimaksudkan dalam hadis ini iaitu at-tuhur, bersuci daripada hadas, merupakan syarat sah kepada iman. Maksud di sini adalah salat. Itu cabang iman. Bersuci itu adalah cabang iman. Jelas tuan-tuan ya? Ini maksud hadis yang kita bacakan pada muka surat 36. Kemudian Rasulullah menyebutkan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Masya-Allah, lafaz yang sangat mudah kita nak sebut, tak berbelit pun. Syaratnya apa? Syarat dia kena sebut bagi betul lah. Walhamdulillah, kita kata alhamdulillah. Kita panggil sebagai kalimah tahmid kan. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Maka kalimah alhamdulillah ni syarat dia sebut dengan betul. Apabila kita menyebut sana' bil khair, menyabitkan, memuji Allah dengan sesuatu yang baik, sebenarnya kita telah menyabitkan kamalat, iaitu kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, dan menafikan kekurangan yang ada pada Allah Ta'ala. Sebab tu kalimah alhamdulillah ni besar ganjarannya. Apabila kita melafazkan kalimah alhamdulillah ni dengan maksud yang sebenarnya, kalimah itu, kata Nabi SAW, dia akan memenuhi. Dalam terjemahan kita dia kata apa? Akan memenuhi timbangan mizan. Mizan, al-mizan ni apa? Al-mizan ni timbangan amalan kita lah. Nanti hari kiamat lagi ada 2 daun. Orang dulu panggil dacing. 2 tu menimbang amal baik kita atau amal buruk kita. Maka kalimah alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan. Sebab tu orang yang faham tentang alhamdulillah ni sebenarnya dia kenal Allah Ta'ala. Dia mengetahui akan ma'rifatullah, hakikat kenal Allah Ta'ala, kerana dia telah menyabitkan kamalat, kesempurnaan hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kalau dapat nikmat, sekalipun tak nikmat tu kita nak, ataupun nikmat tu kita tak hajat pun, tapi Allah bagi juga, sebutlah alhamdulillah. Kan Nabi kata sebutlah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau nikmat tu besar bagi kita. Adapun kalau nikmat tu
Kita nak juara, kita nak champion. Contoh kan, nak berarak tuan-tuan, nak juara. Tiba takdirnya dapat nombor sekian. Kita kata alhamdulillah, kita kata ish, tak padan dapat. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun kita hajat benda lain, tapi Allah bagi benda lain, maka kita tetap sebut dengan lafaz alhamdulillah. Jadi sebut alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Dia akan memenuhi timbangan mizan. Dan kalimah alhamdulillah ini adalah kalimah ataupun perkataan ahli syurga sebenarnya. Baca dah ayat tu, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini bukan kalimah orang biasa ni. Kalimah ataupun perkataan doa orang ahli syurga. Maka boleh masuk syurga antara lafaz yang keluar daripada mulut mereka, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mereka masuk dalam syurga, mereka sebut kalimah ni alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sebut dah Tuhan sekalian alam maknanya apa kan? Iaitu kita memuji kepada Allah yang memiliki alam ini, yang mentadbir alam ini, yang mengurus alam ini, yang mentarbiah alam ini. Alamin, itu 7 petala bumi dan 7 petala langit yang berada di antara keduanya. Ini dengan maksud alhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan begitu juga disebutkan wa subhanallahi wallahu akbar. Dan subhanallah, maha suci Allah, dan Allah maha besar. Dua kalimah ini tamlani atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Dan tasbih dan takbir setiap satu atau keduanya sekali memenuhi ruang di antara bainas samai wal ard, di antara 7 petala langit dan 7 petala besar tuan-tuan. Kalimah ni duk saja je sebut subhanallah, Allahu akbar. Dalam riwayat yang masyhur kata subhanallah walhamdulillah. Dua lafaz ni memenuhi di antara langit dan bumi. Besar. Ini kata amalan-amalan yang kita kena buat sungguh. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, maka kita wajib beriman dua kalimah ini. Dan kalau kita lihat pun, dua kalimah inilah di antaranya subhanallah, Allahu akbar, atau kita memuji Allah Ta'ala, adalah kalimah yang amat dicintai oleh Allah Ta'ala. Betul tak? Kan Nabi sebut dalam hadis yang masyhur, kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimah sangat ringan pada lisan kita, sakilatan fil mizan, tapi berat dia pada timbangan mizan kita. Nampak tak? Apa dia? Iaitulah habibatan ila rahman. Dua kalimah ni sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala. Ringan, dua kalimah ni ringan kita nak sebut pada lisan kita, tak berbelit pun. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Senang kan? Dan dua kalimah ini walaupun ringan di bibir kita, di lidah kita, tetapi berat nanti di akhirat pada timbangan amalan kita, berat. Dan dua kalimah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Jadi dua kalimah ni selalu kena sebut. Subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Saja-saja tuan-tuan. Duduk saja-saja sebut, naik motor sebut, naik kereta sebut. Mudah-mudahan banyak kita lafazkan. Sebab tu dia Nabi kata mudah pada lisan ni nak sebut. Ya. Jadi dua kalimah ni besarlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi menyebutkan wassalatun nur, sembahyang itu cahaya. Sembahyang itu Allah letakkan cahaya pada hati seseorang yang menunaikan sembahyang. Allah menerangi hatinya dengan cahaya dan menerangi kehidupan dia, keluarkan cahaya itu daripada zulumat, daripada kegelapan. Sebab itu ada orang datang jumpa ulama, dia tanya, aku ni banyak buat maksiat, bagaimana cara aku hendak meninggalkan maksiat? Maka kata ulama, perbaiki solat kamu. Perbaiki solat. Itu jawapan yang tuntas tuan-tuan. Solat adalah penyelesaian. Apa hujahnya? Allah menyebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya as-salah, solah yang maksud di sini adalah solat yang sempurna, bukan sembahyang saja. Lepas ada orang sembahyang, Allah kata celakalah orang yang sembahyang. Lalai, orang yang sembahyang dalam ciri-ciri yang melalaikan. Yang curi dalam sembahyang dia,
Tetapi kata Allah Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang yang dimaksudkan di sini adalah sembahyang yang sempurna itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka perbaikilah solat. Maka solat di sini akan menjadi cahaya kepada orang yang melakukan maksiat. Ya, maksiat mudah berlaku, tuan-tuan. Terutama maksiat paling zahir, maksiat mata lah. Dalam banyak anggota kita ni, banyak maksiat kita mudah kita buat, maksiat mata. Mata ni bukan hanya melihat perkara-perkara yang tak elok. Mata ni juga adalah merupakan satu maksiat kalau kita melihat mata kita dengan pandangan merendahkan orang. Ni kata ulama tasawuf. Kita tengok orang dengan jelingan mata kita dengan pandangan menghina. Itu satu maksiat zahir. Sebab tu mata kita ni bukan setakat kita nak tengok benda tak elok tu dilarang, tetapi memandang orang dengan perasaan merendahkan dia. Kita tengok dia pakai lebih kurang je, kita kata siapa ni, datang mana ni, hulu mana datang ni. Tu pandangan mata. Atau kita tengok dia siapa dia ni. Kita pandang mata tu, kata ulama kata itu juga merupakan satu punca maksiat. Sebab tu mata paling banyak maksiat mata lah. Celik-celik je macam-macam kita nampak kan. Jadi perbaiki. Kalau orang tanya, dia tu sembahyang tapi buat maksiat juga. Kata sembahyang mencegah mungkar tapi buat maksiat juga. Buya Yahya, orang tanya dia, jawapan dia apa? Dia kata, soalan tu kita kena tanya diri kita, kita tak tanya orang. Dia sembahyang tapi aku tengok dia buat benda tak elok juga sikit-sikit. Biasalah manusia ni kadang dia, yalah mungkin dia ada buat sikit salah kan. Sebenarnya kita tanya diri kita, kita ni sembahyang tapi kita buat maksiat. Jadi kita kena buat apa? Kata ulama, perbaiki solat kamu. Maka solat ini adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati seseorang untuk menerangi daripada perkara-perkara yang taat dan meninggalkan perkara-perkara yang maksiat. Tadi kita sebut ni. Ni maksud as-salatun nur. Sembahyang itu cahaya. Kemudian kata Rasulullah, was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Sedekah ni ambil daripada kalimah apa? Sidqun. Kan sifat pada Nabi ada berapa? Sifat wajib Nabi? Antara sifat wajib Nabi apa dia? Selain daripada tabligh, fatanah, apa dia? Sidqun, sidik yang orang panggil kan? Benar. Nabi ini tak membohong, Nabi ini benar. Maksud sedekah sebenarnya adalah kita membenarkan. Faham tak tu? Yang kita bersedekah ni, maksud dia sebenarnya adalah kita membenarkan. Membenarkan apa? Kita membenarkan bukti janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ada harta dan ada duit, contoh kita dapat 10,000. Kita rasa 10,000 kalau simpan tak beranak duit kita ni. Elok aku buat pelaburan lah sikit. Ataupun kita kata eloklah aku berniaga, kan, dapat buat tambah sikit belanja, kan. Jadi kita pun ambil duit tu, modal tu kita belanja, kita keluarkan 10,000 tu. Agak-agak 10,000 tu kita nak dapat balik 10,000 kan, kita nak dapat lebih. Nak lebih lah, yang panggil untung, profit. Kita nak untung, kita berani keluarkan 10,000 tadi tu. Baik kita pergi jalan-jalan kan, tapi kita kata pasal aku nak dapat lebih. Dia yakin benda tu, dengan pelaburan dia ni, maka dia dapat lebih. Macam orang memancing lah, memancing ikan. Orang mancing ni, kadang kalau kita kawan dengan orang mancing, kita tengok, kita sekali-sekala mungkin kita ikut dia, kita tengok kadang-kadang dia guna umpan tu, umpan yang dia guna tu bagi kita, rugilah. Kenapa dia guna umpan ni? Umpan ni goreng pun sedap ni kan, rugi. Nak tangkap bukan senang. Tapi bagi pemancing ni, umpan tu untuk dia dapatkan sesuatu yang lebih, mungkin dia dapatkan tenggiri ke, kan? Mungkin dia dapat ikan yang lebih besar lagi. Maka dia mengeluarkan sesuatu yang berharga bagi dia untuk mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Maka sedekah itu maknanya membenarkan. Kerana Allah Ta'ala dan melalui lisan Nabi SAW telah menjanjikan kelebihan yang besar kepada orang yang suka bersedekah. Setiap amalan anak Adam ni, dalam surah An-Nahl yang menyebutkan, kita ni akan dinaikkan martabat kita, darjat kita ni mengikut amalan kita yang kita buat atas dunia ni. Kalau kita suka bersedekah, Allah naikkan darjat kita. Kita suka puasa, Allah naikkan darjat kita. Kita suka tolong orang, Allah naikkan darjat kita. Maka orang yang suka bersedekah ni sebenarnya dia membenarkan janji Allah Ta'ala itu.
Sebab tu dia sanggup keluar harta dia, dia sanggup keluar duit dia, kerana dia nak tunggu ganjaran yang Allah nak bagi lebih besar. Dia yakin. Sebab itu kata wasadaqatun burhanun, sedekah itu adalah bukti, yakni kita membenarkan apa bukti yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang suka bersedekah. Sebab tu kita kena faham sedekah tu, dia bukan hanya sekadar kita keluarkan wang kita untuk bantu orang. Tidak. Sebenarnya kita mengeluarkan harta kesayangan kita ni tuan-tuan, untuk kita membuktikan dan kita yakin pada janji Allah Ta'ala yang Allah akan bagi ganjaran lebih besar, tak dunia, pada akhirat nanti. Orang sedekah tak kurang hartanya. Setiap sedekah kita cabangnya dibesarkan, mendapat ganjaran berganda-ganda kepada kita. Ini semua disebutkan di dalam beberapa dalil ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah sinaran. Sebab tu kita kata tadi, sabru diyaun, sabar itu sinaran. Dia beza dengan cahaya. Cahaya dengan sinaran ni beza. Cahaya ni dia terang, macam ni cahaya lampu. Sinaran ni biasa orang kata apa? Matahari lah kan. Matahari, sinaran matahari. Kita nak kata cahaya matahari ya, tapi lebih tepat lagi sinaran matahari. Kerana apa? Kerana sinaran ni dia bukan setakat cahaya, tetapi dia juga dengan sinaran, menerangi dengan sesuatu yang panas. Itu sinaran. Sebab tu Nabi umpamakan atau Nabi menyebutkan was-sabru diyaun, sabar itu adalah sinaran. Maknanya cahaya yang disertai dengan panas. Sebab tu sabar dia bukan senang. Sabar ini dia cahaya bagi orang beriman, tetapi dia sesuatu yang payah kita nak buat. Dia adalah sesuatu yang payah kita nak buat, sabar ni. Sebab tu dia sinaran yang menyinari berserta dengan kepanasan. Walaupun sabar panas, tetapi ada cahaya. Cahaya yang dimaksudkan di sini adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabarlah. Banyak benda kita nak sabar atas dunia ni kan. Sebut senang lah kan, sabar, sabarlah kata, sabara, sabar. Tapi nak amal dia payah. Sebab tu kita kalau boleh, sabar ni, kalau kita bertelagah ke, berkelahi ke, atau kita ada perdebatan ke, elok kita tinggal lah, walaupun kita di pihak yang benar. Kalau kita tahu natijahnya tak elok tuan-tuan, kita tinggalkan. Itu yang Nabi suruh. Dijanjikan mahligai dalam syurga orang yang paling payah kita nak buat, kita meninggalkan perdebatan walaupun kita dalam muhiq, dalam keadaan yang benar, kedudukan kita betul, tetapi tak amal macam tu lah. Bila orang dah betul tuan-tuan, kalau boleh dia nak bagi jatuh kawan tu, bagi teruk lah, sampai kawan tu dimalukan, sampai kawan tu hilanglah dia punya credibility, contoh kan. Tapi kalau kita kata cukup setakat tu hujah kita, sebab tu ada orang tuan-tuan, dia nak mempertahankan hujah dia, kadang-kadang dia melampau. Dia ada satu tempat, satu orang tu, orang jemaah ni, dia tegur seorang bapa muda lah, bawa anak. Dia sembahyang satu sah, dia bawa satu orang anak dia tak kecil mana, nak kata mumayyiz, dia mumayyiz, dia boleh kawal diri dia tak buat bising pun. Cumanya waktu sembahyang tu budak tu keluarlah kejap ambil wuduk, kemudian datang balik. Perbuatan budak tu tadi menyebabkan jemaah ni dia terganggu. Lalu dia tegur bapa dia. Dia kata apa? Bila anak kamu pergi, saf kosong menyebabkan kurang pahala saf. Jadi si ayah ni dia mengambil pendekatan tadilah. Dia tak mau berdebat. Bagi dia benda ni tak perlu diperpanjangkan lah. Akhirnya bila tak mau diperdebat tuan-tuan, dia naik kereta, kawan tu pun turut sampai kat kereta, dia ketuk pintu kereta, dia nak sambung lagi hujah dia. Sedangkan kawan tu tak mau berdebat. Sebab tu kita balik tadi, bila mana kita dah rasa kita betul, elok kita berhentilah, tak payah kita sambung lagi. Benda ni dijanjikan syurga ataupun mahligai binaan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata Rasulullah, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Quran itu adalah hujjah bagimu atau ke atasmu. Sebab tu kita kata tadi, orang yang hidup atas dunia, kalau beramal dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberi syafaat. Dia akan menjadi peguam kita.
sama ada alam barzah ataupun di hari kiamat. Adapun mereka yang kita katakan mahjura, golongan yang mengabaikan Al-Quran, golongan yang tak mau baca Quran, golongan yang tak mau dengar ayat Al-Quran, golongan yang tak mau mengimani Al-Quran, golongan yang tak mau kaji dan tadabbur Al-Quran, golongan yang meletakkan satu yang lebih lain dicintai berbanding Al-Quran. Maka golongan ini dia mula menjadi hujah ke atas kita esok. Apa yang kita buat dengan Quran. Sebab tu Al-Quran ni kita sebut dah dalam cabang iman ke-19 dengan cara kita muliakanlah. Belajar, mengajar, mengkaji, tadabbur, muliakan ahlinya, menangis dengan janji baik dan balasan buruk Allah Ta'ala. Ini semua telah kita telah bahaskan. Baik. Dan kemudian kata Rasulullah yang akhirnya, kullun nas yaghdu, dan setiap orang berusaha untuk faba'i'un nafsahu, menjual dirinya. Lalu ada yang membebaskannya atau menghancurkannya. Sebab tu orang atas dunia ni sebenarnya kita ni sama ada membebaskan, maksud di sini adalah membebaskan daripada neraka Allah Ta'ala. Kita buat atas dunia ni perkara-perkara untuk membebaskan diri kita daripada ancaman neraka Allah Ta'ala, ataupun ada kata Nabi yang menghancurkannya. Maknanya sebaliknya dia melakukan apa yang telah Allah larangkan. Itu jual beli kita atas dunia ni. Apa yang kita buat tu terpulang apa yang kita amalkan. Sama ada kita ke arah atau ke arah jalan untuk membebaskan diri kita daripada neraka Allah Ta'ala, ataupun kita masih leka dan masih lagi membuat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, inilah antara sedikit syarah kepada hadis ini yang Nabi SAW dahului dengan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah merupakan syarat sah kepada iman, iaitu sembahyang. Baik. Kemudian hadis Ibnu Ammar, semoga Allah meredai keduanya, dalam Sahih Muslim. Ibnu Ammar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat, iaitu Sayyidina Umar yang juga anak dia juga Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah? La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Dua perkara ni. Pertamanya, Allah tidak menerima solat tanpa bersuci. Ini dalil kepada cabang iman ke-20 ni. Bersuci adalah merupakan cabang iman. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Orang yang tak dalam keadaan suci, maka sembahyang dia Allah tak terima. Itu syarat sah dia. Sembahyanglah macam mana pun, kalau tak kena cara kita dalam keadaan berhadas, maka sembahyang kita Allah tidak terima. Satu. Yang keduanya itu amalan sedekah, wala sadaqatan min ghulul, dan tiada sedekah dan sedekah daripada khianat pada harta. Orang bersedekah tapi sumber sedekah itu daripada khianat harta. Khianat harta maksud di sini adalah daripada sumber yang haram. Sedekah tapi punca dia sumber yang haram. Kawan tu baiklah je. Orang dermawan, suka derma, tapi punca harta dia adalah sumber yang min ghulul, khianat harta. Ada orang berjual beli dengan Allah Ta'ala. Dia kata macam mana? Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, apabila Nabi SAW diperintahkan, disyariatkan solat 50 waktu pertama, kemudian turunlah langit ni, jumpa Nabi Musa, naik balik, turun, akhirnya Allah bagi 5 waktu. Kemudian Allah kata apa? Setiap satu solat fardu itu digandakan 10. Jadi sama dengan 50 waktu. Hebat tak umat Nabi Muhammad? Hebat, tuan-tuan. Sembahyang jemaah, seorang dapat sembahyang jemaah dapat 25, dapat 27, riwayat kata 21. Datang sembahyang jemaah je diganda-gandakan. Pasal umur kita pendek. Umat kita kecil, umurnya pendek. Sebab tu Nabi minta pada Allah Ta'ala, Allah perkenankan, tetapi Allah bagi lebih. Allah kata sama 50 juga. Banyak kelebihan umat Nabi Muhammad. Tak ada umat yang lain. Umat lain umur dia panjang. Beramallah tuan-tuan pada siangnya, berjihad, dan kemudian pada malamnya mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad Allah gandakan. Pergi satu tempat Masjidil Haram, ganda pahala dia. Pergi ke Masjid Nabawi, diganda pahala dia. Masuk bulan Ramadan, digandakan pahala. Masuk Lailatul Qadar, digandakan pahala dia. Berganda-ganda tuan-tuan. Jadi orang yang jual beli dengan Allah Ta'ala ni, bila dia dengar, dia kata apabila kita melakukan satu kejahatan, niat kita jahat, Allah tak kira, malaikat tak catat. Tapi bila kita buat satu kejahatan, Allah tulis satu kejahatan. Bagi orang yang buat baik, niat saja Allah bagi satu kebaikan. Siapa yang melakukannya digandakan 10.
sebahagian riwayat kata 10. Maka dia pun ambil kira macam ni lah. Dia buat jahat sekali lah. Dia curi dia orang, dia pergi kedai acong mana, dia ambil lah apa benda, beras ke, gula ke, satu kejahatan dicatat pada malaikat. Kemudian dia pergilah jumpa orang susah, asnaf-asnaf, dia pun sedekah lah benda ni. Allah bagi dia 10 tolak 1, ada 9 lagi kebaikan dia. Itu kira-kira manusia. Sebab tu kita tengok filem Robin Hood macam tu. Dah lah kata Robin Hood tu Islam, tapi nak ceritanya tak boleh lah pergi ambil harta orang, pergi bantu orang lain, tak boleh. Melainkan harta tu memang hak orang yang diambil tu. Tetapi kalau kita buat kira-kira dengan Allah Ta'ala macam tu, maka batil lah harta itu. Sebab tu Nabi kata, wala sadaqatan min ghulul. Sedekah ya elok, tetapi kalau sumbernya haram, Allah tak kira, rugi. Jangan berniaga dengan Allah Ta'ala. Jangan kata buat satu jahat, ambil harta orang ni, kemudian satu kejahatan dicatat, kemudian pergi bantu orang, 10 kejahatan dicatat, tak apalah ada 9 lagi baki. Itu kita atas dunia bolehlah jawab soalan matematik. Pada Allah Ta'ala, Allah kata Allah tak terima sedekah yang sedemikian rupa. Baik, kita habiskan lah. Dan hadis Hasan daripada Abu Khabsyah As-Saluli daripada Sauban, semoga Allah meridainya, sahabat Nabi SAW. Istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, anna khaira a'malikum as-salah wala yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min. Ini tanda orang yang beriman, orang yang mukmin ni dia jaga wuduk dia. Sebab tu hadas ataupun bersuci ni adalah merupakan cabang iman. Istiqamalah, namun kamu tidak akan mampu menyempurnakannya. Ketahuilah bahawa amalan kamu yang terbaik adalah salat. Nabi kata apa? Sembahyang adalah amalan yang terbaik. Sembahyang adalah amalan ibadah yang terbaik. Dan tidak ada sesiapa yang dapat menjaga wuduk melainkan mukmin, melainkan dia mukmin. Siapa yang menjaga wuduk dia, maka dia adalah merupakan tanda orang beriman. Ini maksud hadis ni. Sebab tu yang pertama hukum dia adalah sembahyang yang tidak dijaga, wuduk yang tidak dijaga, maka sembahyang tu Allah tak terima. Dan siapa yang menjaga wuduknya, maka dia adalah merupakan tanda orang yang beriman. Sebab tu kita kena selalu memperbaharui wuduk kita. Kalau kita senantiasa dalam keadaan berwuduk, banyak beberapa ibadah dapat kita lakukan. Kita boleh pegang Quran bila-bila masa, bukan nak semayang saja. Banyak benda kita boleh lakukan dalam keadaan kita berwuduk. Mungkin kita dapat nikmat satu berita gembira, kita nak sujud syukur. Dalam mazhab Syafi'i mesti dalam keadaan berwuduk. Menutup aurat. Atau main bola kadang-kadang, itu mungkin dia pegang pada pandangan lain. Pada mazhab Syafi'i dia kena menghadap kiblat. Yang kemudian dia dalam menutup aurat dan keadaan berwuduk. Itu sebab tu kita kena sentiasa dalam keadaan berwuduk. Inilah yang disebutkan berkaitan dengan cabang iman yang ke-20. Itulah bersuci. Wallahu a'lam. Jadi 3 perkara ni merupakan dalil kepada cabang iman yang ke-20 yang kita sebutkan tentang dalam ni ada 77 cabang iman. Dan insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang, saya minta tuan-tuan, selepas ni saya nak ke Lenggong. Ada urusan sedikit. Jadi insya-Allah pada akan datang kita akan masuk pada cabang iman yang ke-21, iaitu solat 5 waktu. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab ini dia menghimpunkan beberapa perkara dengan makna iman secara umum. Sebab tu kita akan jumpa bab-bab berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan i'tikaf, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan bersuci contohnya, dan juga dimaksudkan dengan iman secara umum, secara khusus. Sebab tu perbahasan kitab ini menghimpunkan 77 cabang iman, sama ada dengan makna secara umum ataupun dengan makna secara khusus. Jadi insya-Allah akan datang kita masuk pada solat 5 waktu yang menunjukkan bahawa solat itu adalah merupakan satu daripada cabang iman. Wallahu alam. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.